Suara rakyat, suara keramat. Perkara yang tidak disenangi rakyat, jangan diteruskan. Pada zaman krisis, di mana peruntukan lebih diperlukan untuk selamatkan rakyat, kenaikan peruntukan 4 kali ganda bagi agensi jasa berbanding zaman BN ada sukar diterima oleh ramai dan mengundang kemarahan rakyat. Saya boleh terima jikalau peruntukan tersebut dibelanjakan untuk pembelian pelitup muka atau sanitizer kepada rakyat, tapi saya tidak dapat terima cadangan jumlah 81 juta untuk jasa. Kita perlu menyuntik lebih banyak dana terus ke tangan rakyat. Inilah cash is king yang disebutkan oleh Yang Mohamad Langkawi berkali-kali. Kedua-dua langkah ini, yakni pengeluaran pukal KWSP dan lanjutan secara automatik moratorium pinjaman adalah selaras dengan pendekatan ini. Saya berterima kasih pada kerajaan atas pengumuman bantuan prihatin nasional. Ini membuktikan pendekatan kerajaan terdahulu dengan memperkenalkan BRIM terbukti sangat membantu rakyat, terutama golongan B40. Saya berpendapat jumlah BPN yang diumumkan dalam bajet ini perlu ditambah baik sehingga mencecah RM2,000. Golongan bujang contohnya, saya mencadangkan agar mereka menerima RM600 dan bukannya RM350. Sedangkan ini adalah jumlah yang dicadangkan oleh BN untuk tahun 2018 tanpa COVID. Bagi golongan peroka Felda yang sentiasa dekat di hati saya, para peroka Felda dan generasi kedua dan ketiga Felda adalah satu golongan yang perlu mendapat perhatian yang berat. Saya berharap semua program yang boleh membantu golongan peroka Felda generasi kedua seperti projek perumahan generasi kedua dan skim latihan hendaklah diperkasakan. Namun, golongan pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta tidak disenaraikan dan mereka juga terkesan. Antara yang patut dipertimbangkan termasuk pengurangan yuran pengajian kerana kos operasi di kampus sudah berkurangan dalam masa PKP ini. Memandangkan pembelajaran banyak beralih secara dalam talian, kos pelan data internet seharusnya diberikan dengan percuma atau kadar minima. Apa kata kalau pada kali ini kita membuat sesuatu yang luar biasa, kita bersetuju untuk meluluskan bajet 2021 dengan pindaan-pindaan yang tertentu. Apabila kita meluluskan bajet, Menteri Kewangan boleh menyatakan dalam ucapan penggulungannya bahawa Menteri Kewangan bersetuju bajet ini dibentang di Dewan ini dengan pindaan-pindaan, katalah 10 perkara. Kalau tidak, ahli-ahli yang berhormat yang bercakap di dalam Dewan Rakyat ini berbuih mulut bercakap berjam-jam, berpuluh-puluh minit, ya, diganggu dan macam-macam, tetapi tidak ada satu pun, tidak ada sepatah pun daripada bajet itu ditukar dan dipindah. Jadi apa kata kalau pada tahun ini untuk kali pertama kita melakukan sesuatu yang luar biasa dalam sejarah, bajet diluluskan dengan 10 pindaan misalnya ataupun 20 pindaan, yang mana yang baik cadangan daripada dua-dua belah pihak diterima oleh Menteri Kewangan, barulah kita bersetuju bajet ini diluluskan. Saya nak katakan bahawa bajet ini dibuat dalam masa yang luar biasa dan kalau kita nak pindah pun bajet ini, ia wajar dilakukan sebab inilah keadaan yang luar biasa. Dan tambah lagi pendirian Barisan Nasional di mana yang disuarakan oleh Yang Berhormat Bagan Datuk bahawa kita hendak supaya pengeluaran KWSP sebanyak RM10,000 secara one off ini dan moratorium dilanjutkan pada 30 Jun 2021 ini diluluskan oleh kerajaan. Dan sokongan saya dan rakan-rakan pada bajet ini tertakluk pada kelulusan kedua-dua perkara ini. Tertakluk pada kedua-dua. Jadi sokongan kita pada bajet ni, tuan ibu, sokongan bersyarat.